Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke episod pertama PNTV. Sepanjang siri ini, saya, Sharifah Muhammad Kasim, akan bertemu bual dengan berbagai individu yang terlibat dalam penerbitan buku seperti penerbit, penulis, pelukis, penterjemah dan banyak lagi. Kita akan menyentuh bermacam-macam topik seperti cara memanfaatkan buku bergambar untuk kanak-kanak, penterjemahan buku dan keadaan pengarangan buku di Singapura. Untuk para penonton juga, ada peluang mendapat hadiah. Para penonton, siri PNTV ini ialah satu usaha penerbit watan Pustaka Nasional untuk mendekatkan halayak penonton dengan buku-buku Melayu Singapura. Seperti buku-buku yang ada di sini iaitu buku agama, buku novel, buku akademik dan juga cerita kanak-kanak ya. Untuk menyingkap tabir sejarah Pustaka Nasional, saya kini berada dengan Encik Tuan Syed Ali Semit sebagai pengarah urusan Pustaka Nasional. Apa khabar Syed Ali? Baik, khabar baik, terima kasih. Pustaka Nasional ni rasanya dah lebih berapa tahun? Lebih 50 tahun, 60 tahun di Singapura? Dah lebih 58 tahun. 58 tahun ya. Boleh tak cerita bagaimanakah Pustaka Nasional ni bermula sebagai penerbit? Adakah terus menerbit ataupun sebenarnya bermula sebagai penulis? Jadi apa yang dimaklumkan kepada saya oleh almarhum ayah saya bahawa syarikat Pustaka Nasional itu bermulanya bertapak di 40 Kandahar Street dekat dengan Masjid Sultan. Rekod yang paling awal yang kami ada ialah penerbitan Pustaka Nasional yang pertama yang boleh saya tunjuk ni. Adalah tahun berapa tu? Tahun 1963. Ini adalah karya terawal yang ada dalam penggangan kami lah. Encik Ali, dulu orang sendiri datang ke Pustaka Nasional di mana pun dia berada kerana apa? Mereka perlukan dapat buku yang fizikal. Tapi sekarang ni zaman dah berubah cara penjualan buku juga sudah berubah. Jadi apakah caranya, perbezaan ataupun revolusi yang terpaksa Pustaka Nasional lalui untuk memastikan yang ia tetap relevan? Sebagai penerbit buku, kami banyak tumpukan penjualan di kedai buku. Selain daripada penjualan di kedai buku, kami juga melibatkan diri dengan pameran-pameran buku. Seperti pameran buku antarabangsa di Kuala Lumpur, Pesta Buku Indonesia, juga di Sabah Sarawak. Juga dengan ada Pesta Buku di Brunei pun kita terlibat. Jadi pemasaran kami fokusnya adalah untuk penjualan buku fizikal. Tapi dari segi peredaran masa, banyak buku digital. Pihak kami pun menjangkau perubahan tersebut. Jadi kami pun melibatkan diri dalam menubuhkan kedai dalam talian. Satu. Yang kedua pun kami beredar fokus kami dalam memberikan maklumat seperti membuat buku audio, membuat buku e-buku, membuat podcast. Dan seperti yang kami buat sekarang ni, kami menubuhkan satu PNTV dalam saluran YouTube. Jadi kami menjangka keperluan masyarakat untuk peredaran teknologi dan minat mereka dalam situasi yang ada sekarang. Kami cuba ikut aliran tersebutlah. Jadi fokus kami sekarang bertumpu dengan pemasaran seperti di Facebook, Instagram, saluran-saluran media sosial di mana yang kami boleh memberikan maklumat ataupun penerbitan buku-buku terkini, informasi kepada awam. Jadi mereka boleh mendapat maklumat apa-apa terbitan kami melalui media sosial sekarang lah. Jadi cara untuk
hati pembaca tu harus berubah lah mengikut masa. Jadi macam PNTV ni kerana Pustaka Nasional membuat PNTV itu untuk mendekati penonton supaya mereka mengenali lebih tentang kesusastraan Melayu dan buku-buku terbitan. Jadi mungkin boleh terangkan sedikit matlamat PNTV ni apa? Okey, PNTV ni kami buat supaya maklumat yang sastra, maklumat penerbitan diberikan kepada orang awam yang berminat untuk mencari bahan-bahan tersebut. Jadi PNTV ni kita buat sebagai aluran YouTube supaya masyarakat dapat melihat dan memahami cara-cara penerbitan buku, kandungan yang ada dalam sebuah buku, berjumpa dengan penulis-penulis buku. Kami harap mereka dapat berinteraksi lah dengan barangkali dalam Facebook. Mereka akan bertanya soalan, mereka akan tanya ada tak buku yang terbaru dari penulis tersebut dari penyiaran daripada PNTV ni. Mereka akan lebih kenali walaupun mereka tak berjumpa secara fizikal, mereka dapat mengenal dan mendapat hiburan daripada sastrawan-sastrawan kita yang ada sekarang lah. Kerana banyak generasi sekarang tidak kenal penulis-penulis kita yang ada kerana kurang pendedahan. Jadi dengan adakan saluran YouTube ni, bila-bila masa kalau mereka mahu, mereka boleh klik dan dapat informasi penulis dan bahan-bahan terbitan yang ada sekarang lah. Penonton jangan lupa kita juga ada habuan iaitu mereka yang mendengar ni atau menonton ni mungkin boleh dapat hadiah betul tak Cik Syed? Ya, betul juga. Kami menawarkan sesiapa yang menjawab soalan pada akhir rancangan ni, mereka akan mendapat hadiah iaitu mereka dapat langgani PNTV secara percuma untuk setahun. Kenapa kami buat langganan? Kerana kami mahu mereka yang betul-betul minat untuk mencari bahan tu dan menghargai bahan-bahan yang kami terbitkan. Dan dengan langganan yang agak rendah supaya kita dapat menerbitkan lagi banyak episod-episod PNTV supaya lagi ramai sastrawan dan penulis Melayu dapat diperkenalkan kepada masyarakat awam lah. Soalannya hanya akan ditanya di akhir episod sekarang ya. Ya, para penonton, sebelum kita lanjutkan perbualan ini, ayo kita lihat slide berikut. Kita beralih tempat kali ini Tuan Syed Ali. Kita nak sambung cerita tadi tentang penerbitan Pustaka Nasional. Dalam beberapa tahun ni Pustaka Nasional menumpukan perhatian kepada penerbitan kanak-kanak Mengapakah begitu? Semenjak tahun 2014 kami mulakan terbitkan buku kanak-kanak kerana kami dapati banyak buku kanak-kanak yang diimport daripada Malaysia dan kurang penerbitan buku kanak yang daripada Singapura oleh penulis Singapura. Jadi kami rasakan perlunya ada buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit Singapura dalam konteks untuk kanak-kanak Singapura jugalah. Dari situ lebih banyak lagi buku-buku kanak-kanak diterbitkan oleh Pustaka Nasional, bermula daripada siri Arif Ingin Tahu hingga ke siri GPS yang berlangsung. Jadi bagaimana pula Pustaka Nasional mengambil kira sebab apa zaman pun berubah. Jadi minat atau caranya akan juga berubah. Jadi bagaimanakah PN memastikan bahawa dapat menangkap ataupun market budak-budak ni? Generasi sekarang ramai ibu bapa ada peranti tablet dengan handphone semua. Jadi masa kanak-kanak pun banyak tumpu kepada YouTube videos dan rancangan-rancangan TV. Dengan device atau peranti yang ada sekarang, selain daripada menonton siaran-siaran di YouTube, boleh juga membaca buku dalam bentuk digital seperti e-buku, dan sekarang pun ada buku audio di mana kanak-kanak boleh mendengar pembacaan buku-buku Melayu. Jadi kanak-kanak
boleh menghargai bahasa ibunda mereka. Ya, jadi diorang ada variasi Ada e-book, ada audiobook, bukan hanya buku cetak ya. Dan ini merupakan buku terbaru PN? Ya, semasa kami pergi ke Istanbul dan kami menjumpa tajuk-tajuk seperti inilah. Ini buku yang akan diterbitkan tidak lama lagi, bertajuk Canggak Biru dan Paus Biru. Ini adalah dipanggil dia punya proof set sebelum kami bermula untuk cetak lah. Jadi anda melihat dia punya lukisan semua. Penonton, pasti ada yang tertanya-tanya canggak biru tu apa? Okey. Apa tu canggak biru Encik Ali? Canggak biru ataupun dalam bahasa Inggeris adalah Great Blue Heron. Jadi kami terjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai canggak biru. Dan paus biru ialah Great Blue Whale. Selain daripada itu, kami juga ada yang tajuk yang lain dipanggil Dino Susah, atau dalam bahasa Turki dipanggil Dinozor. Zor. Sama dengan bahasa Inggeris dinosaur. Tapi dalam bahasa Turki dia panggil dinozor. Dan bila kami berjumpa dengan penerbit, kita tanya, apa maksud tu zor? Kenapa tak sor? Dia bilang zor tu dalam bahasa Turki ialah susah. Oh, jadi bukan dinosaur lah. Bukan. Dino dia susah. Jadi bila kami terjemahkan, kami kena ubahlah. Kami taruh buku Dino Susah. Jadi cerita ni tentang seekor dinosaur. Seekor dinosaur yang ingin membuat beberapa kerja tapi dihalang oleh rakan-rakannya kerana mereka anggap pekerjaan itu susah. Lukisannya menarik ya? Dia menarik kanak-kanak kerana itu salah satu kriteria yang kami pilih untuk menerbitkan buku-buku yang di luar negeri. Pastikan lukisannya menarik dan boleh ditarik minat-minat kanak-kanak masa sekarang untuk memilih untuk meminta membeli buku tersebut. Jadi ini adalah 2 buku projek mungkin dalam beberapa bulan yang akan datang ni ya. Ya para penonton, kalau para penonton ingat tadi kita katakan bahawa anda juga boleh memenangi langganan PNTV selama setahun ya. Hanya dengan menjawab soalan yang bakal diberikan oleh Tuan Syed lah. Ya. Sila dengar ya. Berapa banyak jodol yang ada di siri GPS ketiga? Itu je soalan dia? Itu saja soalan. Oh, itu saja soalannya. Mudah. Pastikan anda, kalau anda dengar ya tadi, anda pasti boleh jawab. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Jadi berapa ramai yang akan memenangi langganan PNTV ni Encik Syed? Anda boleh dapat langganan ini dengan cuba mengisi jawapannya di komen tersebut. Oh, jadi tak ada terhad lah 3 orang ke 5 orang tidak ke 10 terhad orang ke? Tak ada, tidak bersikap. terhad. Jadi penonton-penonton sila cuba ya. Jawab soalan Tuan Syed. Jadi anda dapat menonton PNTV selama setahun secara percuma ya Encik Syed. Itu dia. Para penonton, dalam episod kali ini kita telah berkenalan dengan Pustaka Nasional dengan lebih dekat lagi. Saksikan episod-episod akan datang di mana kita akan berkenalan dengan ramai lagi penulis, penterjemah, ilustrator dan juga dalam satu episod khas kita akan berkenalan dengan satu tokoh sastrawan Singapura yang unggul ya, iaitu Cikgu Suratman Markasan. Terima kasih kerana bersama PNTV.